Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'idus salihin la yaumiddin wa atalallahu fi umrihi fi afiyah ila an qal. Muka surat 89. Kisah-kisah kesungguhan para imam dalam mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah menuntut ilmu, ternyata aku tidak mendapatkan lebih banyak daripada orang Ansar. Aku pernah mendatangi seseorang lalu bertanya tentang dia, kemudian dikatakan kepadaku bahawa dia sedang tidur. Maka aku bersandar pada pakaianku, kemudian berbaring sampai masuk waktu zuhur. Dia lalu menegurku, sejak kapan engkau berada di sini, wahai putera paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku menjawab, sudah lama. Lalu dia berkata lagi, alangkah buruknya yang engkau lakukan ini. Mengapa engkau tidak memberi tahu aku? Aku menjawab, aku ingin engkau keluar menemuiku setelah engkau memenuhi kebutuhanmu, iaitu keperluanmu. Dalam sebuah riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu pula mengatakan, aku mendapati sebahagian besar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada orang-orang Ansar. Demi Allah, jika aku mendatangi seorang dari mereka lalu dikatakan dia sedang tidur, meskipun aku ingin dia dibangunkan, aku akan biarkan sampai dia keluar agar dapat berbicara dengan baik. Lihatlah cendekiawan umat ini, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, serta kecintaannya kepada ilmu, pengagungannya kepada ahli ilmu, dan kesukaannya terhadap ilmu. Beliau pernah mengatakan, aku menjadi seorang yang rendah ketika menuntut ilmu, tetapi menjadi seorang yang mulia ketika orang menuntut ilmu kepadaku. Beliau pernah ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Beliau menjawab, dengan lisan, iaitu lidah yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berfikir, dan dengan tangan yang selalu memberi. Seorang ulama mengatakan, al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din 'anil aba'i wal ahli wal watan, walau kana kasbul ilmi ashala hirfatin lama kana dhu jahlin 'alal ardi fi zaman. Ilmu berada dalam rasa lapar, kerendahan dan ujian, jauh dari orang tua, keluarga serta tanah air tercinta. Seandainya mendapatkan ilmu pekerjaan yang paling mudah, takkan ada orang yang bodoh di bumi pada suatu masa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah melantunkan syairnya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani. Saudaraku, engkau tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kan ku beritahu engkau dengan perjelasan rinci: kecerdasan, kemauan, kesungguhan dan biaya, menyertai guru dan masa yang lama. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tumbuh, iaitu membesar sebagai seorang yatim di bawah asuhan ibunya dalam kehidupan yang serba kekurangan dan keadaan yang sulit. Di masa kanak-kanaknya, dia telah bergaul dengan para ulama dan menulis yang bermanfaat baginya pada tulang-tulang dan semacamnya kerana tidak mampu mendapatkan kertas, hingga kemahnya dipenuhi
tulisannya. Diriwayatkan pula bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun dan telah menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah dalam usia 10 tahun. Kemudian beliau diizinkan oleh gurunya Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk memberi fatwa dalam usia 15 tahun. Gurunya berkata kepadanya, berilah fatwa, demi Allah telah tiba saatnya bagimu untuk berfatwa. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, aku belum pernah melihat Asy-Syafi'i rahimahullah makan di siang hari dan tidur di malam hari kerana kesibukannya mengarang. Dikisahkan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahawa ketika sampai di Madinah dan duduk di halqah Imam Malik rahimahullah sedang mendiktakan kitab Al-Muwatta kepada orang-orang di sana. Beliau mendiktakan 18 hadis kepada mereka. Ketika itu Imam Syafi'i rahimahullah berada di barisan paling belakang. Imam Malik rahimahullah menatapnya ketika dia sedang menulis di atas telapak tangannya. Ketika orang-orang di majlis itu telah bubar, Imam Malik memanggilnya dan bertanya kepadanya tentang negeri asalnya dan nasabnya. Imam Syafi'i pun memberitahukannya. Kemudian Imam Malik berkata kepadanya, aku melihat engkau mempermainkan lenganmu pada telapak tanganmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab, tidak, tetapi jika Tuan mendiktakan hadis, aku menuliskannya pada telapak tanganku. Jika Tuan menginginkan, aku akan bacakan, yakni ulang apa yang Tuan diktakan kepada kami. Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya, coba bacakan. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pun mendiktakan 18 hadis yang didiktakan itu dari hafalannya. Imam Malik rahimahullah lalu mendekatkan Imam Syafi'i rahimahullah kepadanya dan berkata kepadanya, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sesungguhnya engkau akan memiliki sesuatu yang sangat besar. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kumpulan ucapannya. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kumpulkan kita dalam majlis yang mulia pada bulan yang mulia bersama orang-orang yang mulia, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan kemuliaan ini dan sempurnakan rahmat ini dan dikumpulkan kita semua insya-Allah di bawah naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa sehingga kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada pada bulan Rajab, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan setelah menciptakan langit dan bumi bahawa dalam setahun ada 12 bulan dan di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan bersendirian dan 3 bulan berturut-turut. Yang bersendirian itu adalah bulan Rajab, kita berada di dalamnya, dan bulan yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Bulan Rajab dipanggil Al-Asab, yakni kerana rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang banyaknya rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada hamba-hambanya, khususnya kepada mereka-mereka yang bertaubat, kepada mereka-mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil juga Al-Asam, yakni yang pekak ataupun yang tidak terdengar apa-apa di dalamnya. Kerana apa? Kerana di dalam bulan Rajab ni, hatta di zaman jahiliyah, mereka tidak akan melakukan peperangan di dalam bulan Rajab kerana memuliakan bulan Rajab tersebut. Kerana ianya merupakan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak didengar akan bunyi peperangan pada bulan haram ataupun pada bulan Rajab.
kata para ulama, Rejab merupakan bulan istighfar dan Sya'ban merupakan bulan selawat dan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Dan seperti yang diamalkan khususnya di Kota Tarim dan sebagainya, para ulama menetapkan, menganjurkan kepada kita untuk beristighfar, memperbanyakkan istighfar, dan antara amalannya adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setiap lepas solat subuh dan setiap selepas solat isyak. Dan mereka akan terus membacakan Rabbighfirli warhamni setelah memberi salam. Yang ini tidak dimulakan dengan wirid biasa, azkar biasa, tapi dimulakan terus selepas beri salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus dimulakan dengan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Dah habis 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, barulah dimulakan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali untuk subuh, dan untuk isyak wirid yang dibaca selepas isyak. Al-muhim, kita perbanyakkan istighfar, sama ada kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mungkin kalau kita tak sempat baca lepas subuh atau lepas isyak, kita boleh baca waktu-waktu lain. Tak boleh baca lepas subuh dan isyak, baca sama ada subuh ataupun isyak. Begitu juga ulama menganjurkan untuk kita perbanyakkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Begitu juga ada istighfar yang dikarang oleh anaknya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, iaitu Habib Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana istighfar tu sangat bagus. Kalau kita dapat baca satu hari sekali, ahsan. Kita pilih masa yang mana yang mudah untuk kita baca dan kita amalkan. Istighfar yang mengandungi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak perkara. Dan disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa pada bulan Rejab dan mengagungkan bulan Rejab. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada setiap bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunat, tapi disebutkan berpuasa pada bulan Rejab secara khusus untuk menunjukkan keistimewaan bulan Rejab, menunjukkan keistimewaan berpuasa pada bulan Rejab. Maka kalau kita ada kemampuan, kita perbanyakkan puasa di bulan Rejab. Tak ada kemampuan, kita cuba buat Isnin Khamis. Tak ada kemampuan juga, alal aqal 3 hari. Kalau boleh buat straight 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Kalau tak boleh, kita pecahkan. Mungkin 1 hari di awal bulan, 1 hari di pertengahan bulan, 1 hari di akhir bulan. Al-muhim, kita perbanyakkan ibadah sebagai persiapan untuk kita masuk kepada bulan Ramadan. Dan antara yang digalakkan juga untuk kita perbanyakkan sedekah, untuk kita perbanyakkan mengambil tahu tentang keadaan mereka-mereka yang berada di sekeliling kita, mereka-mereka yang memerlukan. Dan kata para ulama, kalau kita ada rezeki lebih, kita boleh buat korban. Seperti mana di bulan Zulhijjah ada korban udhiyah, di bulan Rejab kalau ada kemampuan, kita boleh buat korban yang mana dipanggil atirah. Yang dipanggil atirah iaitu kita yang sembelih seekor kambing, ba'din kita bagi sedekah. Kita sedekahkan dagingnya kepada ahli keluarga, kepada jiran, tetangga dan sebagainya, untuk sebagai asbab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggembirakan orang-orang Islam, memberi makan dan sebagainya. Jadi yang paling penting di bulan Rejab adalah memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan puasa, bersedekah. Dan kita kalau kebiasaannya, kalau bulan Ramadan tak ada kemampuan untuk nak khatam pada bulan Ramadan, 1 bulan tu tak cukup, kita cuba start daripada sekarang. Kita ada 3 bulan, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kalau kita mungkin kita tak mampu nak khatam dalam masa sebulan, kita memerlukan 2 bulan atau 3 bulan, daripada sekarang kita baca khatam. Kita mula baca khatam daripada sekarang. Jadi insya-Allah bulan Ramadan ataupun sebelum bulan Ramadan kita boleh khatam.
Dan kata para ulama, bukan hanya baca sebagai bacaan, tapi kalau boleh kita menghayati daripada isi kandungan Al-Quran, menambahkan lagi waktu untuk kita menghayati daripada isi kandungan Al-Quran. La ilaha illallah. Nah, sebenarnya bersiap sedia ni bukan hanya untuk bulan Ramadan lah. Ya, ini bulan Ramadan tu sebab diberikan ganjaran lebih, akan tetapi pada hakikatnya kita bersiap sedia untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita bersiap sedia sebelum datang kematian kepada kita. Maka dengan itu kita akan cuba sedaya upaya untuk istiqamah kepada amalan tersebut. Yakni kita beramal bukan hanya untuk Ramadan, untuk kedatangan Ramadan, tapi kita beramal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam bab ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyebutkan tentang kesungguhan para ulama dalam mendapatkan ilmu. Dimulakan dengan kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, terjumanul ummah, yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas, seperti yang telah kita sebutkan, beliau pada usia yang muda telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Rasulullah, dan telah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman agama dan juga ilmu pengetahuan Al-Quran. Nah, akan tetapi dengan doa yang didoakan oleh Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas tak adalah relax je kan, duduk dekat rumah, khalas aku dah didoakan oleh Rasulullah. Dia kata nanti ada apps terus download tafsir ataupun semua dah ada, ilmu terus masuk dalam akal fikiran dia, tak perlu nak berusaha, tak perlu nak bersusah payah. Dah didoakan oleh Rasulullah, insya-Allah jadi yaga alim kabir, dah akan jadi orang alim besar. Tak, dia tidak bergantung semata-mata dengan doanya Rasulullah sahaja, walaupun pembukaan ilmu itu dengan keberkatan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berterusan dia menuntut ilmu, sehingga disebutkan di sini bila dia nak menuntut ilmu, dia tidak akan menyusahkan guru tersebut, bahkan akan tunggu walaupun sampai badannya dipenuhi dengan debu, tapi dia akan tunggu di luar sehinggalah gurunya keluar, menunjukkan adab kepada guru tersebut, menunjukkan adab kepada ilmu tersebut, dan menunjukkan betapa beliau menghargai daripada ilmu dan menghormati kepada ahli-ahli ilmu. Naam. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa aku merendahkan diri sewaktu aku menuntut ilmu. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan ilmu kepadanya, orang lain pula memuliakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Iaitu bila kita menuntut, kita merendahkan diri. Bukanlah bermakna bila kita dah ada ilmu kita meninggikan diri, tapi ilmu itu akan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi bila kita menuntut ilmu, bersusah payah, merendahkan diri. Naam. Dan Abdullah bin Abbas ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Apa sifat-sifat yang perlu ada bagi orang-orang yang ingin menjadi orang alim ataupun mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Dengan lisan, dengan lidah yang selalu bertanya, dan dengan akal fikiran ataupun hati yang selalu berfikir, dan dengan tangan yang selalu memberi. Kat sini seorang ulama mengatakan bahawa ilmu berada dalam rasa lapar. Ya, ini bila lapar, akal fikiran lagi tajam. Bila lapar, tubuh badan tak malas, tak berat. Naam. Wa dhullin wa mihnatin, dan dalam kerendahan, iaitu kita merendahkan diri untuk menuntut ilmu. Bukan nak menuntut ilmu dalam keadaan kita rasa kita hebat ataupun nak guru tu datang kat kita dan sebagainya. Wa mihnatin, dan ujian, melalui ujian-ujian. Wa bu'din 'anil aba'i wal ahli wal watani, dan jauh dari orang tua, keluarga dan tanah air tercinta. Seandainya mendapatkan ilmu pekerjaan yang paling mudah, takkan ada orang yang bodoh di bumi pada suatu masa. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak akan kita memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, kepandaian, kesungguhan, keinginan,
wa bulghatin, dan biaya, wa suhbati ustadin, dan mendampingi guru, dan waktu yang lama. Iaitu nak jadi orang alim ni bukan waktu yang kecil, waktu yang singkat, ia perlu waktu yang lama. Subhanallah, kalau kita duduk madrasah mungkin 6 tahun 10 tahun, itu hanya kunci untuk nak kita buka gedung ilmu. Bila dah keluar daripada madrasah, barulah bermula waktu untuk kita nak menuntut ilmu. Maksudnya belajar cara nak tuntut ilmu tu waktu kat madrasah 5 tahun 10 tahun. Wabakdin lepas keluar daripada madrasah berterusan juga menuntut ilmu. Bukan hanya di madrasah belajar, wabakdin balik rumah khalas kitab tertutup. La. Nah, kemudian disebutkan tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau seorang anak yatim, akan tetapi disebabkan asuhan ibunya yang luar biasa. Subhanallah. Yani ibu kalau mempunyai kesungguhan dan tertib ataupun cara yang baik dalam mendidik anak, maka berapa banyak daripada ulama-ulama, khususnya daripada mazhab Imam Syafi'i yang kita dengar daripada Syekh Mukhtar Jamil hari tu masa dia datang sini, berapa banyak anak-anak yatim yang dididik oleh ibu mereka menjadi orang alim yang besar. Antaranya kalau tak silap Imam As-Suyuti, antaranya Imam Asy-Syafi'i, ada banyak nama yang disebutkan, yang mana imam-imam ini mereka anak yatim, akan tetapi disebabkan kesungguhan ibu dalam mendidik, maka mereka menjadi ulama-ulama yang tersohor, ulama-ulama besar. Walaupun membesar dalam keadaan serba kekurangan, sehingga tak ada duit untuk nak beli pensel, tak ada duit nak beli kertas, tak ada duit nak beli buku, akan tetapi disebabkan kesungguhan, maka diberikan ilmu. Syuf hadir majlisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tak ada kertas, ditulis guna lidi mungkin ke atas tangan dia 18 hadis. Yang ni bukan 1-2 hadis, mungkin 1-2-3 pun kita tulis satu, masuk hadis yang ketiga dah lupa dah hadis yang satu kan, sebab tak nampak. Tapi Imam Syafi'i dia tulis 18 hadis dekat tapak tangan dia, semuanya diingat. Imam Malik ingatkan dia main-main dalam kelas, orang tengah cakap dia main tulis-tulis, tapi rupanya apa yang dia tulis tu diingat, catatan. La ilaha illallah. Dan Imam Syafi'i diberikan kecerdasan akal yang luar biasa, dapat hafal Quran pada umur 7 tahun dan dapat menghafal kitab hadis yang pertama yang dikarang, iaitu kitab Muwatta Imam Malik, pada umur 10 tahun. Yang ini sebelum dia hadir, disebutkan dalam riwayat lain bahawa sebelum dia hadir dalam majlis Imam Malik, dia dah hafal kitab Muwatta. Kita sebelum masuk kelas tak tahu apa yang nak dibaca dalam kelas, tapi Imam Syafi'i sebelum masuk kelas dia dah hafal dah satu kitab tu daripada awal sampai habis, dia dah hafal dah dulu, baru dia hadir majlisnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Kemudian dia berguru dengan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, salah satu gurunya, yang mana pada usianya 15 tahun Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji dah izinkan dia untuk memberikan fatwa. Umur 15 tahun dah diangkat sebagai mufti. Dan itu sijil zaman dahulu sehingga sekarang pun. Ya, ini zaman dulu tak ada syahadah, tak ada sertifikat dan sebagainya, akan tetapi seseorang itu diiktiraf sebagai seorang alim apabila gurunya memberikan keizinan untuk mengajar ataupun untuk memberikan fatwa. Tak ada syahadah ke apa semua, tak. Guru dia duduk dengan seorang guru yang diiktiraf, kemudian gurunya mengiktirafkan dia, khalas, maka dia diiktiraf. Orang akan tanya siapa guru kamu, sebab tu disebutkan dalam awal kitab ni, al-isnadu minad din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sanad keagamaan itu adalah sebahagian daripada agama, maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil ilmu. Ala kulli hal, jadi Imam Asy-Syafi'i dalam usia muda, umur 10 tahun dah bergurukan Imam Malik. Kira imam yang besar lah pada waktu itu. Kemudian dia berguru pula dengan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji dekat kota Makkah. Naam. Berilah fatwa demi Allah, telah tiba saatnya bagimu untuk berfatwa.
Kemudian Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ni anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i, antara murid yang penting di dalam mazhab, murid penting Imam Syafi'i, mengatakan aku belum pernah melihat Asy-Syafi'i makan di siang hari dan tidur di malam hari kerana kesibukannya mengarang. Kita tak boleh nak bayangkan kehidupan orang alim yang sebenar. Subhanallah. Iaitu mereka siang hari sibuk, malam hari pun sibuk. Naam. Kemudian kisah lagi satu, yang ketiga ni, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam muqaddimah kitab majmu'nya tentang Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, yang mengatakan aku mengulangi setiap pelajaran sebanyak 100 kali. Aku mengulangi setiap pelajaran sebanyak 100 kali. Apabila dalam sebuah masalah terdapat bait-bait syair yang dijadikan sebagai petunjuk, maka aku hafalkan qasidah itu semuanya. Setelah wafatnya, seorang pernah melihatnya dalam mimpi dalam keadaan memakai pakaian putih. Lalu ditanya, apa ini? Dia jawab, kemuliaan ilmu. La ilaha illallah. Kita nak ulang 3 kali, 10 kali pun Masya Allah. Ini 100 kali diulangi satu mata pelajaran. Maka kadang-kadang brilian ataupun genius, orang yang sangat pandai, yang luar biasa pandai ni, kadang-kadang bukan sebab akal fikiran dia tu luar biasa pandai, tapi disebabkan kesungguhan dan semangatnya yang luar biasa. Semangat dan kesungguhan yang luar biasa yang Allah berikan, sehingga dengan semangat itu dia menjadi luar biasa punya pandai. Nah, diriwayatkan pula bahawa Syekh Abu Ishaq meringkaskan kitab At-Tanbih daripada kitab Ta'liq karya gurunya Abu Hamid. Yang terdiri dari 18 jilid. Beliau selalu melakukan solat 2 rakaat setiap menulis satu fasal dan berdoa kepada Allah agar bermanfaat bagi pembacanya. Dan beliau adalah seorang yang dikabulkan doanya. Nah, setiap satu bab, setiap satu fasal sembahyang sunat dan doa agar supaya Allah memberikan manfaat kepada orang-orang yang membaca kitabnya. Ajib. Lihada salaf kan yuhibbu tanbih. Dan beliau adalah seorang yang dikabulkan doanya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi mengulangi pelajaran 1000 kali, sedangkan Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Zin Al-Habsyi sebanyak 25 kali. Kita dengar nak ulang mata pelajaran satu kitab tu 25 kali pun dah subhanallah. Ini kan 100, apatah lagi ni 1000 kali. Ajib. Tapi kadang kita semangat sekarang ni, hatta benda-benda yang lara pun kita nak ulang 2-3 kali pun malas. Hatta benda yang kita suka nak ulang 2-3 kali pun malas, apatah lagi benda yang berat untuk nafsu. La ilaha illallah. Al-Firabri mengutip dari Imam Al-Bukhari yang mengatakan, tidaklah aku letakkan sebuah hadis dalam kitabku As-Sahih melainkan sebelumnya aku mandi dan melakukan salat 2 rakaat. Dikutip pula bahawa beliau mengatakan, aku menyusun kitabku As-Sahih selama 16 tahun. Aku menyaringnya dari 600,000 hadis dan aku menjadikannya sebagai hujjah antara diriku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah seterusnya pasal Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail. Beliau telah menghafal kurang lebih ratusan ribu hadis. Tak tahu, tapi ditulis di sini menyaringnya dari 600,000 hadis. Kalau tak silap, ada yang riwayat mengatakan dia hafal hadis sahih 100,000. Dia hafal hadis yang sama ada tak sahih ataupun kurang sahih 200,000. Bila ditanyakan kenapa dia hafal yang tak sahih ataupun yang kurang sahih itu 200,000, dia kata supaya aku dapat mengetahui perbezaan yang sahih dengan yang tak sahih ataupun yang sahih dengan yang kurang sahih. Jadi dihafal semuanya. Kalau kita hafal yang sahih je lah kan, tak nak pening-pening kepala hafal benda lain. Penuh hadis, penuh kita punya kepala. Tapi zaman sekarang ni kita hafal macam-macam benda, suka nak tahu benda-benda lain yang tak perlu. Jadi kita punya brain jadi clog, penuh, hang. Banyak sangat hafal benda-benda yang tak perlu, banyak sangat tahu benda-benda yang tak perlu. Nak hafal benda yang perlu, tak boleh nak hafal sebab penuh dengan benda yang tak perlu. La ilaha illallah. Naam. Jadi Imam Bukhari
hafal ratusan ribu hadis, dan dia menulis, dia masukkan dalam kitab Sahih Bukhari itu kurang lebih 6,000 hadis daripada 600,000 hadis yang dia tahu. Dan setiap hadis yang dia nak letak dalam kitabnya, dia mandi dan dia solat sunat 2 rakaat. Jadi berapa ribu rakaat dia sembahyang untuk nak tulis kitab dia? 12,000 kurang lebih. 12,000 rakaat dia sembahyang untuk nak tulis. Kita sepanjang umur kita berapa ribu rakaat mungkin kita sembahyang. Dia untuk nak tulis kitab tu, dia sembahyang dah 12,000, belum yang lain-lain. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, di Jami' Al-Azhar aku pernah mengalami lapar yang luar biasa yang tidak dapat ditanggung oleh kekuatan manusia. Seandainya tidak ada pertolongan Allah dan taufik darinya, kerana ketika berada di sana selama 4 tahun aku tidak pernah merasakan daging kecuali pada suatu malam ketika kami diundang makan, yang ternyata dagingnya belum dipanaskan. Maka kami menunggunya sampai tengah malam. Kemudian datang daging itu, ternyata keras seperti sebelumnya sehingga aku tidak dapat memakannya sesuap pun. Selama 4 tahun tak makan daging. Kerana apa? Kerana tuntut ilmu. Tak makan daging sebab tuntut ilmu. Ada satu madrasah, subhanallah, yang juga diberikan kemudahan makan dan sebagainya. Dia punya kodil dia sangkuit, kadang tengah hari makan daging, malam makan ayam, lepas tu free, tak bayar-bayar. Lepas tu kadang-kadang orang komplain juga, oh tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. La ilaha illallah. Punya jauhnya kita dengan cara kehidupan dan pembelajaran ataupun kesusahan yang dialami oleh ulama zaman dulu. Diriwayatkan bahawa Syekh Al-Mahalli mensyarahkan kitab Al-Minhaj selama 10 tahun, sedangkan Syekh Ibn Hajar mensyarahkannya dalam waktu 9 bulan. Syekh Ibn Hajar ditanya tentang hal itu, maka dia menjawab, sesungguhnya Syekh Al-Mahalli selalu mempertalikan dalil dan sebab, sedangkan kami tidak. Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, guru kami As-Sayyid Ahmad Dahlan selalu membaca setiap pelajaran sebanyak 16 kali dan menghafalnya 4 kali. Yani yaqra 16 marrah wa yahfaz 4 marrat. Ulang setiap pelajaran 16 kali, kemudian menghafalnya 4 kali. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Balhaj Bafadal, pengarang kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, membaca setiap pelajaran sebanyak 20 kali dan menghafalnya sebanyak 5 kali. Sampai pula keterangan kepada kami bahawa Syekh Ahmad bin Musa bin Ujail Al-Yamani membaca kitab Al-Risalah karya Imam Syafi'i sebanyak 500 kali. Kitab Risalah tu tebal juga, bukan kitab nipis. 500 kali. Kita mungkin khatam Al-Quran pun tak sampai 500 kali. Sampai pula kepada kami keterangan yang menyebutkan bahawa Syekh Fadal bin Abdullah Bafadal membaca Sahih Bukhari sebanyak 1000 kali, dan bahawa sebahagian ulama India ketika menghafalkan Al-Quran membaca setiap muqra' sebanyak 1000 kali. Ni semangat diorang untuk ulang Al-Quran ataupun ulang Sahih Bukhari 1000 kali. Maksudnya dia baca hadis Nabi dalam Sahih Bukhari katalah ada 6,000, baca 1000 kali, dah berapa? 6 juta hadis dia orang baca. 6 juta hadis dia orang baca. Guru kami Syekh Taha bin Yusuf, Syekh Taha Karan, bila dia nak ulang Quran bulan Ramadan, setiap malam dia akan baca dekat orang lain 20 kali, 25 kali. Satu juzuk yang sama dia ulang 20 kali. La ilaha illallah. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi meriwayatkan Syekh Zakaria Al-Ansari yang hidup hingga berumur sekitar 100 tahun dan di usia tuanya masih mengajar hafalan dari semua disiplin ilmu termasuk kitab Matan Al-Ajrumiyah, kerana begitu besar cinta dan perhatiannya terhadap ilmu. Diriwayatkan pula bahawa kitabnya Syarh At-Tahrir dibacakan padanya sebanyak 70 kali dan mengkhususkan kitab tersebut di antara karangannya yang banyak.
hingga ketika wafat kitab tersebut berada di atas dadanya. Demikian keterangan dari kitab An-Nahr Al-Mawrud. Umur 100 tahun kitab masih ada dekat dengan dada. Guru para imam mujtahid Sayyidina Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Ustadzil A'zam pada masa menuntut ilmu sentiasa mengulang kembali bacaannya di malam hari. Maka beliau habiskan sebahagian atau sebahagian besar waktu malamnya, dan terkadang beliau habiskan seluruh waktu malamnya untuk nak ulang kaji pelajaran. Dikisahkan bahawa serban beliau sampai 13 kali terbakar oleh pelita ketika mengulang pelajaran kerana sangat tenggelam di dalamnya. Itu kadang mengantuk kan. Jadi ada pelita lilin, mengantuk, terbakar serban sebab maksudnya dia orang tidur bila dah apabila merasa mengantuk, maka beliau keluar ke tepi pantai mengulang-ulang hafalannya. Beliau hafal Al-Quran, kitab At-Tanbih dan sebahagian besar dari kitab Al-Muhadzab. Hal itu disebutkan oleh Habib Idrus bin Umar dalam Al-Iqd. Dikisahkan tentang Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bahawa beliau biasa mengambil kitab yang tebalnya hampir sama dengan kitab Al-Minhaj, lalu mempelajari kembali kitab itu dari awal sampai akhir pada malam itu juga. Kitab Minhaj pun boleh tahanlah, tebal. Dikisahkan bahawa beliau mengatakan, terkadang aku mengambil kitab seperti Nashrul Mahasin dan kitab Atraful Ajaib di waktu zuhur dan membacanya dengan tekun. Belum lagi datang waktu asar, aku telah sampai pada akhirnya. Barakah dalam ilmunya, barakah dalam tenaganya, barakah dalam waktunya, semua barakah. Sayyidina Syekh Abdul Rahman bin Ali bin Abu Bakar pernah mengatakan, tidaklah saya menyukai kehidupan kecuali untuk mempelajari kembali kitab-kitab, untuk menambah kebaikan dan untuk memerhatikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Di antara kitab-kitab yang pernah dibaca pada ayahnya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran adalah kitab Al-Ihya. Beliau membaca kitab tersebut pada sang ayah sebanyak 40 kali. Ihya Ulumuddin, bukan sekali khatam, bukan 4 kali khatam, bukan 14 kali, tapi 40 kali. Dan kitab itu juga dibacakan kepadanya sebanyak 40 kali. Sepanjang hidupnya 80 kali khatam Ihya Ulumuddin. Allah. Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, sejak kecil, kalau tak silap, Syekh Abdul Rahman bin Ali bin Abu Bakar ni, bila dia kecil, dia kata, bila aku membesar, dia kata, aku tengok ayah aku beribadat, dia tengok mak dia beribadat, dia tengok dia punya pembantu rumah beribadat. Jadi dia pun tak tahu nak buat apa, dia pun ibadat sekali. Sebab apa? Suasana dalam rumah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, sejak kecil dan masa kanak-kanak kami selalu bernafsu untuk menuntut ilmu dan kebaikan, yang ini bersemangat. Kami tidak mendapati seorang yang membantu di negeri kami dan juga yang dapat menghilangkan haus kami. Intahal waktu. Aduh. La sa'akam. Wa nusnam. Kami tidak mendapati seorang yang membantu di negeri kami dan juga yang dapat menghilangkan haus. Kami sangat suka mencari tambahan kebaikan dan perbuatan-perbuatan baik, terutama menuntut ilmu. Dalam usahanya menuntut ilmu ke negeri-negeri yang dekat, beliau pernah melakukan perjalanan seperti ke Shibam, Teris, Siun dan tanpa menggunakan kenderaan. Demikian yang disebutkan oleh Sayyidina Idrus bin Umar Al-Habsyi dalam kitab Al-Iqd Al-Yawagid. Naam, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi jalan. Contohnya, macam nak cakap, daripada tempat Habib Ahmad bin Zain Hautah nak sampai ke Shibam tu mungkin tak kurang daripada 15 kilo takriban, sah? Tak kurang dari 15 kilo. Jadi dia jalan kaki daripada Hautah ila Tarim. Abad ya, mungkin Sa'wanus 30 kilo, 1 jam setengah
daripada tempat dia sampai ke Tarim, jalan kaki juga. Kalau naik kereta 1 jam setengah, naik kereta 1 jam setengah, jalan kaki. Dan selalu, bukannya sekali je, selalu. Syuf, kita baca-baca ni untuk dapatkan semangat je, dapat sikit je daripada banyak-banyak dia orang punya semangat pun tak. La ilaha illallah. Kalau dapat setiap malam sebelum tidur kita baca 1 kitab pun dah cukup dah. Daripada diorang punya tak tidur 1 malam banyak kitab, kita dapat baca sebelum tidur tu, kita buka buku 5 minit 10 minit atau beberapa minit untuk ulang kaji ataupun tu dah. La ilaha illallah. Disebutkan pula bahawa Al-Habib Al-Arif Billah Hasan bin Salih Al-Bahar pernah mengadakan perjalanan ke Tarim untuk menuntut ilmu bersama Muallim Abdullah bin Sumair. Mereka tinggal di sana dalam waktu yang lama. Mereka tidak memiliki makanan kecuali sekadar kurma di pagi dan di petang hari untuk melakukan pengorbanan iaitu mujahadah dan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati waktu sebulan hingga 2 bulan tanpa memiliki makanan kecuali kurma dan air. Naam. Semangat dalam menuntut ilmu dan semangat untuk nak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melalui kehidupan sebulan atau 2 bulan tak makan apa-apa kecuali air dan kurma. Diorang pun cuba nak ikut. Beliau pernah membaca surah Yasin sebanyak 40 kali di makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dengan niat agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkannya memahami ilmu. Ini faedah kita boleh simpan kalau kita dijemput untuk pergi ke Kota Tarim. Boleh amalkan amalan ni. Antara yang disebutkan juga, yakni yang mana yang pergi ke Tarim biasanya diberitahulah perkara ni. Dalam kitab An-Nahril Mawrud terdapat keterangan dari Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yang menyebutkan bahawa pada malam zafaf, malam saat pengantin perempuan dibawa ke tempat pengantin laki-laki, Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya bersama isterinya berkatalah khalnya, paman dari ibunya, yakni pakcik sebelah mak Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, aku akan melakukan sesuatu terhadap Abdullah, iaitu anak saudara dia, yang membuatkan dia lupa kepada isterinya sampai pagi. Ini malam nikah kan, malam perkahwinan. Pakcik dia nak kacau anak saudara dia, dia cakap aku akan kacau anak saudara aku. Apa dia buat? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pakcik dia tahu bahawa kecintaan anak saudara dia Habib Abdullah bin Umar bin Yahya kepada ilmu sangat kuat, terutama bila melihat sebuah kitab yang baru, asing. Beliau tidak dapat menahan diri untuk mempelajarinya. Maka pamannya, pakciknya meletakkan sebuah kitab asing di tempat yang akan dilaluinya. Contohnya nak masuk bilik tu, jalan nak masuk pintu bilik tu, diletak satu kitab baru. Ajib. Ketika Habib Abdullah melihatnya, beliau pun mengambilnya, lalu melihatnya dan terus mempelajari kitab itu sampai pagi dan lupa kepada isterinya. Alah. Yang ini punya engross, punya fokus dalam apa yang punya cinta kepada ilmu sampai lupa kepada isteri. Malam perkahwinan waktu ajib. Dikisahkan pula tentang Said Ahmad bin Husain Al-Idrus bahawa suatu ketika beliau melamar puteri pamannya, tetapi ayah si gadis enggan menikahkan puterinya dengannya. Lalu beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika mendapat kemudahan akan mempelajari kitab Asy-Syifa seluruhnya dalam satu malam pada malam zafaf, iaitu perkahwinan, dan pelita di tangan isterinya. Ternyata beliau mendapat kemudahan, maka tatkala pengantin perempuan dibawa ke tempatnya, beliau meletakkan pelita di tangan isterinya dan memulai mempelajarinya dari awal sampai akhir, dan isterinya terus memegang pelita itu. Tapi Masya Allah, suami isteri dua-dua semangat dalam mempelajari ilmu. Kalau isteri zaman sekarang, khalas, pegang sendiri, tutup lampu, barak ni. La ilaha illallah. Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Umar Al-Hindwan mengatakan, ketika aku masih kecil, apabila aku mendapati suatu masalah ilmu yang pelik, aku tidak dapat tidur sampai masalah itu jelas. Apabila telah jelas, bagiku lebih baik daripada dunia. La ilaha illallah. Nikmat dia dapat dalam memahami masalah agama lebih daripada nikmat dunia.
Seringkali lilin membakar kepalaku ketika mengulang pelajaran di malam hari. Ketika mengulang pelajaran, aku juga tidak sedar tentang makan malam maupun makan siang. Dah tak boleh nak bezakan waktu siang dengan malam, tak, sebab dia sambung. Siang dengan malam tu bersambung. Maksudnya tak tidur beberapa hari. Terkadang aku telah makan, lalu berkata kepada keluargaku, bawakanlah makan malamku. Dan terkadang aku belum makan tetapi merasa telah makan kerana sangat tenggelam dalam belajar. Aku mempelajari kitab At-Tuhfah karya Ibn Hajar ketika berusia 10 tahun atau kurang. La ilaha illallah. Kitab Tuhfah ni antara kitab tinggilah. Iaitu nak sampai kitab tu mahu ada 10 kitab sebelum tu. Paling kurang minimum ada 10 kitab nak sampai ke situ. Tapi umur 10 tahun dah baca kitab tu, maksudnya subhanallah, tak tahu dia start belajar umur berapa. Maksudnya tak perlu pergi jumpa ustaz lain, dengan mak dia je dia dah belajar berapa banyak kitab. Bahkan sebahagian daripada ulama tadi menyebutkan bahawa kadang-kadang ibu-ibu zaman dulu bila menyusukan anak tu boleh buat tahqiq kitab, yakni tulis nota untuk kitab-kitab fiqh. Mana tak anak tumbuh dalam keadaan pandai. Zaman sekarang ibu-ibu bila menyusukan anak mungkin tengok YouTube ke, tengok tu ke, tengok TikTok dan sebagainya. Jadi kef ini anak nak membesar. Mana para ulama kata bagus kalau ibu menyusukan anak dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nak memberikan orang lain untuk menyusukan anak macam adat orang Arab, pilih orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia supaya benda tu akan mengalir dalam anak tersebut. Bahkan sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau nak menyusukan anak, bagus baca kitab Ar-Risalah, Risalatul Mu'awanah, karya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, kitab petunjuk tarikat ke jalan akhirat. Subhanallah. Jadi apa yang dibaca oleh mak tu seakan-akan akan mengalir kepada anak tersebut. Demikian juga kitab-kitab lain yang besar. Dan aku hafal kitab Tuhfah sampai bab solat. Allah. Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid mengatakan Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid memulai urusannya setiap hari dengan membaca 1 juz kitab Al-Ihya. Hari-hari dia baca kitab Ihya Ulumuddin. Bukan 1-2 muka surat, satu bab, 1 juz. Sayyidina Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad, anaknya kepada Sahibul Ratib, telah membaca kitab Ihya sebanyak 72 kali. Adapun Sayyidina Umar bin Hamid Alawi mengulang kembali bacaannya di hadapan Habib Abdullah Al-Haddad 18 kali. Sedangkan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sebanyak 23 kali. Di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Alawiyah disebutkan bahawa di antara kitab yang dibaca oleh Said Alwi bin Ahmad Al-Haddad pada ayahnya adalah kitab Tuhfatul Muhtaj sebanyak 3 kali, tidak termasuk yang lainnya. Syekh Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi berkisah tentang Habib Umar bin Zain bin Sumaid bahawa selama 17 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di atas tanah. Sentiasa menekuni ilmu, mempelajari ilmu dan membaca kitab-kitabnya. Yang paling banyak membaca kitab kepadanya adalah puteranya Sayyidina Ahmad bin Umar. Apabila masih terlihat bekas tidur di malam hari, iaitu masih mengantuk, maka beliau memberikan buah badam dan kismis untuk menghilangkan mengantuknya. Demikian keterangan dari kitab An-Nahdul Mawrud. Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, telah sampai kepada kami keterangan bahawa Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi setiap malam tidak tidur sebelum melewati 70 lembar Syarah Al-Muhadzab dalam kitab Al-Qita' Al-Kibar. Setiap malam sebelum tidur baca 70 muka surat. Setiap malam sebelum tidur 70 muka surat. Habib Sagaf bin Muhammad As-Sagaf, Qadhi Siyun, mengambil kitab Al-Ubab, sebuah kitab yang tebal, lalu duduk di bawah bayangan dindingnya dan menyelesaikannya sebelum bayangan itu hilang dari dinding. Adapun Syekh Umar Al-Mihdar menghafal kitab Al-Minhaj. Mereka membaca kitab Al-Muhadzab sebagai pelajaran dan membahagi-bahaginya menjadi 40 bahagian.
lalu membacanya setiap hari satu bahagian. Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Umar bin Sumaid mengatakan, sesungguhnya Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi termasuk orang yang selalu tenggelam dalam zikir kepada Allah. Terkadang secara tak disengaja terjadi dalam satu majlis menghabiskan pembacaan banyak kitab. Masya Allah. Dalam catatan akhir ni 110 imam dan faqih Makkah, iaitu gurunya Imam Syafi'i. Kita sebutkan tadi Imam Syafi'i pada umur 10 tahun dia belajar dengan Imam Malik dekat Madinah. Imam Syafi'i lahir dekat Palestin. Lepas tu ibu dia bawa pergi ke Makkah, pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik bin Anas. Lepas tu dia pergi pula ke Makkah belajar dengan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji Al-Makki. Maksudnya Imam Muslim bin Khalid ni dia lahir umur 100 Hijrah, tahun 100 Hijrah, meninggal 180. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Maksudnya, Imam Syafi'i umur kurang lebih 54 tahun je. Tapi Masya Allah, Muslim bin Khalid seorang faqih ahli ibadah yang selalu berpuasa. Beliau mendalami fiqah kepada Ibn Jurayj. Imam Syafi'i selalu menyertainya dan mempelajari fiqah darinya hingga diizinkan olehnya untuk memberi fatwa. Kemudian 112, ni anak muridnya Imam Syafi'i, Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Muradi Al-Misri, lahir 174, meninggal 270. Seorang imam muhaddith, faqih, iaitu yang hebat dalam ilmu fiqah, sahabat Imam Syafi'i dan perawi kitab-kitabnya. Beliau muazzin di Jami' Amr bin As di Mesir. Imam Syafi'i mencintainya dan mengatakan, tidak ada seorang yang membantuku seperti yang dilakukan oleh Rabi' bin Sulaiman. Naam. 113, imam besar faqih, orang yang hebat dalam fiqah usuli, Al-Allamah, seorang yang zuhud, Syekhul Islam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuz Abadi Al-Shirazi Al-Syafi'i, lahir pada 393. Imam Abu Bakar Al-Syashi mengatakan, Abu Ishaq merupakan hujjatullah bagi para imam di masanya kerana keikhlasannya. Karangan-karangannya terkenal di segala penjuru seperti At-Tanbih, Al-Muhadzab, Al-Luma' dan lain-lain. Tadi yang kita cakap ni, yang imam besar ni 113 ni, yang diulang pelajaran dia 100 kali. Ada riwayat mengatakan sampai 1000 kali. 115, Al-Syekh Abu Hamid, adun Abu Hamid Al-Ghazali yani, Syekh Isfarayini. Naam. Al-Syekh Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Isfarayini, guru besar tariqah orang-orang Iraq, seorang hafiz mazhab dan imamnya, bukit dari bukit-bukit ilmu dan cendekiawan umat. Beliau mempunyai karangan ta'liqah dan yang dikomentari oleh Al-Bandaniji, sebuah kitab dan usul fiqh, dalam usul fiqh dan lain-lain. Faqih besar, seorang alamah yang menguasai banyak ilmu, Al-Imam Syekhul Islam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami Al-Misri Al-Makki, lahir 909 Hijrah. Beliau imam ulama mutaakhir dan sandaran para muhakkik. Karangan-karangannya dijadikan sandaran dalam ini dalam macam reference book lah dalam mazhab Asy-Syafi'i. 118, Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Al-Usuli, subhanallah, hebat dalam macam-macam bidang, Imam Jalaluddin As-Suyut Al-Mahalli, Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Al-Misri Al-Syafi'i, lahir 791 Hijrah,
Beliau membuat karangan yang mendalam dan penting seperti tafsir, dan kemudian dirampungkan oleh Jalaluddin As-Suyuti sehingga dinamakan Al-Jalalain. Tafsir Jalalain yang kita biasa dengar dikarang oleh dua imam ni, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau seorang yang berwibawa dan selalu berani menyatakan kebenaran. Orang-orang zalim dan para penguasa dihadapinya dengan sikap demikian. 119. Al-Alamah, faqih dan ahli sejarah, mufti Makkah, Said Ahmad bin Zaini Dahlan min as-Sadah. Dahlan min as-Sadah. Man yaqul yani Habib Umar bin Hamid Al-Jailani yaqul yani Syafi'i Al-Makki. Ni antara ulama yang mutaakhir lah, dilahir 1232, kurang lebih 100-200 tahun yang lalu. Beliau dilahirkan di Makkah dan di kota ini pula kemudian memberikan fatwa dan mengajar. Wafat di Madinah. Kat sini banyak ditulis tentang imam-imam, mungkin boleh baca sendiri, ataupun nanti insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Sebab seronok baca ataupun tahu tentang imam-imam ni. Kadang-kadang ada poin-poin yang bagus, ataupun kadang-kadang ada amalan-amalan yang mungkin diorang bagi tahu, yang kita boleh ambil manfaat daripada. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan tambahkan semangat dalam diri kita dan kesungguhan dalam diri kita untuk menuntut ilmu, sehingga kita menjadi orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak jadi orang yang berilmu di sisi manusia, tapi nak jadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak iktiraf, pentauliahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi kullina salih jami' khairat dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.